Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan kuliah sirah kita, cerita berkenaan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sambung lagi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara oleh Abu Talib setelah kewafatan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil lagi orang-orang yang terlibat dalam penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu datuk Nabi Abdul Muttalib ketika Nabi berusia 8 tahun, dan Nabi dipelihara seterusnya oleh Abu Talib. Kita dah cerita sikit dah baru-baru ni berkenaan dengan kisah-kisah ketika Nabi SAW berada di bawah pemeliharaan bapa saudara Nabi Abu Talib ni tuan-tuan. Untuk mula kuliah malam ni tuan-tuan, berapa orang anak Abu Talib yang tuan-tuan tahu? 10. Abu Talib ni tuan-tuan, anak dia bukan Abdul Muttalib. Ni Abu Talib, pak menekan Nabi SAW. Anak dia semua dua ada 6 orang. Yang anak 10 orang tu ialah Abdul Muttalib. Ni Abu Talib. Abu Talib tuan-tuan. Abdul Muttalib ni mula-mula anak seorang sampai dia bernazak, kalau dia dapat anak sampai 10 orang, dia nak sembelih seorang. Jadi akhirnya Allah bagi dia 10 orang, sampai yang ke-10 tu memang dia nak sembelih sungguh lah, Abdullah tersebut, tapi tak jadi sembelih sebab dihalang oleh orang-orang Quraisy. Asal cerita dah dulu kan, masa cerita berkenaan dengan Abdul Muttalib ni, masa awal-awal kita cerita kisah sirah dulu. Ni kita nak cerita berkenaan dengan Abu Talib. Abu Talib, isteri dia Fatimah binti Asad bin Hashim. Anak dia dua ada 6 orang. Yang sulung sekali nama dia Talib. Tu yang panggil Abu Talib. Talib lah orang Melayu kata kan. Talib nama anak dia, sehingga dia pun digelar dengan Abu Talib. Anak dia yang kedua nama dia Aqil. Ain qaf ya lam, Aqil. Itu anak dia yang kedua, yang jual rumah Nabi SAW setelah Nabi hijrah. Aqil Nabi jual. Kemudian yang ketiga Ja'far bin Abi Talib, iaitu yang terkenal dalam cerita perang Mu'tah, mati syahid dalam perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Talib ni. Dan yang keempatnya ialah Sayyidina Ali. Baru Sayyidina Ali. Yang terakhir kali ialah Sayyidina Ali. Perempuan ada 2 orang anak Abu Talib, iaitu yang pertama bernama Fakhitah binti Abi Talib, yang terkenal dalam sirah ni dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani. Dalam Fathu Makkah kita akan dengar nama Fakhitah ni, Ummu Hani ya. Dalam setengah-setengah riwayat kisah berkenaan dengan Isra' Mi'raj pun ada disebut cerita Ummu Hani, walaupun kisah itu dipertikaikan oleh para ulama. Kemudian yang terakhirnya ialah Jumanah binti Abi Talib. Ini 6 orang anak kepada Abu Talib. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan, sengaja saya sebutkan perkara ni ialah untuk kita tahu tentang semasa Abu Talib memelihara Nabi SAW. Kita sebutkan sebelum ni dia orang miskin, dia orang susah, dia tidak sama seperti Abdul Muttalib. Jadi setengah orang menggambarkan dia nak pelihara Nabi SAW ni dengan rasa susah sikit, rasa berat nak memelihara Nabi sebab dia susah, dia miskin. Anak pun kita baca tadi ada berapa orang tuan-tuan? 6 orang, tambah Nabi SAW seorang lagi jadi berat. Kita kena perhati tuan-tuan.
Apa yang kita kena perhati ialah masa Nabi SAW duduk dengan Abu Talib, tinggal bersama Abu Talib, masa dia kecil tu tuan-tuan, Nabi baru umur 8 tahun. Masa tu dalam kalangan anak-anak Abu Talib, siapa yang dah ada dan siapa yang belum ada pada ketika itu. Yang kita tahu masyhur dalam sirah Nabi SAW ni ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memeluk Islam masa Nabi SAW mula-mula dapat wahyu. Masa tu Nabi umur apa? 40 tahun. Sayyidina Ali masa tu berapa tuan-tuan? 10 tahun. Kan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Ali baru umur 10 tahun. Jadi Sayyidina Ali ada tak masa Nabi umur 8 tahun? Sahih tak ada punya lah tuan-tuan. Sebab Sayyidina Ali lahir ketika Nabi SAW berusia 30 tahun lah. Betul tak? Boleh congak tu kan? Kita akan nampak lagu tu. Anak Abu Talib ni disebut oleh ulama-ulama sirah 10 tahun baru dapat seorang. 10 tahun baru dapat seorang. Ja'far ni abang Sayyidina Ali, tua 10 tahun daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ja'far At-Tayyar tu usia dia tua 10 tahun daripada Sayyidina Ali. Jadi Ja'far pun tuan-tuan ada atau tidak masa Nabi umur 8 tahun? Tak ada lagi lah. Sebab apa? Sebab Ja'far tak ada lagi. Ja'far lahir masa Nabi umur 20 tahun. Jadi tak mungkinlah ada pada ketika itu. Begitu juga Aqil, tua 10 tahun daripada Ja'far, pun tak ada lagi tuan-tuan. Yang ada pun pada ketika itu hanya Talib seorang sahaja yang ada. Hak perempuan wallahu alam tidak disebut tarikh lahir mereka. Jadi maknanya kalau ada orang kata Abu Talib ni dia rasa berat, rasa susah pada masa tu, tak lah. Anak dia pun pada masa tu paling banyak pun 3 orang lah. Kalau kita anggarkan yang ada tu Fakhitah dengan Jumanah. Jadi pada waktu tu tidaklah keberatan sangat bagi Abu Talib untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut yang lain, kalau tuan-tuan tengok, kita akan faham kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat kepada pak saudara dia ni. Sebab pelihara dia daripada kecil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kehidupan keluarga ni tuan-tuan lepas seorang-seorang lahir anak dia, sehingga akhirnya dia pelihara, Nabi sendiri memelihara Sayyidina Ali tinggal bersama dia setelah dia berkahwin dengan Khadijah. Nabi hanya berpisah dengan keluarga Abu Talib ni daripada umur 8 tahun tu tuan-tuan sampai Nabi umur 25 tahun, iaitu ketika Nabi SAW menikahi Khadijah binti Khuwailid, baru Nabi berpisah dengan keluarga Abu Talib. Sebab tu Nabi sayang sangat kepada Sayyidina Ali, Nabi sayang sangat kepada Ja'far bin Abi Talib, sayang sungguh dia. Sampai masa Nabi SAW selesai tawan kota Khaybar, menang dah dengan Khaybar ni, tiba-tiba Ja'far mai. Ja'far baru balik daripada Habsyah, balik sampai Madinah, Nabi tak ada terus pergi ke Khaybar. Masa tu Islam dah menang, Nabi dah berjaya menawan kota Khaybar. Jadi Nabi SAW sehingga kata apa? Aku tidak pasti, kata Nabi SAW, aku gembira ni sebab bifathi Khaybar, kerana kita menawan kota Khaybar, am biqudumi Ja'far, ataupun kerana Ja'far balik dah daripada Habsyah. Lama berpisah dengan Ja'far bin Abi Talib. Nabi duduk dengan keluarga tu, Nabi tengok semua kehidupan keluarga ni. Sebab tu Nabi sangat sayang kepada Abu Talib, dan Nabi menangisi kematian Abi Talib. Bahkan Nabi SAW sayang sangat kepada Ja'far, sayang sangat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila orang kata sesuatu yang tak baik kepada Sayyidina Ali, memang Nabi akan pertahankan sehabis-habisnya. Sehingga Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat dia, nama Buraidah. Ini cerita panjang lah, cerita masa balik daripada Yaman, semasa Haji Wada, dalam perjalanan Nabi balik, Buraidah ni dia terpengaruh dengan sahabat-sahabat lain yang membenci Sayyidina Ali pada masa itu. Ada perbalahan lah yang berlaku.
Nabi tanya dia, kamu benci kepada Ali kah? Ya, kata Buraidah. Nabi kata, dah, man kuntu maula fa aliyun maula. Sesiapa yang aku ni dia sayang, dia kena sayang kepada Sayyidina Ali. Ini Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Sampai setara tu. Jadi kita bila kita baca cerita ni semua, kita bayangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan turut sayang orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kita terus lagi kisah pada malam ni tuan-tuan, iaitu kisah kalau dalam buku Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti bagi tajuk Rihlatuhul Ula ila Syam thumma kadhuhu fi sabilir rizq. Kisah pengembaraan Nabi buat kali pertama ke Syam dan juga usaha Nabi cari rezeki. Ini dua kisah Nabi SAW. Setengah buku dia dahulukan yang pertama, yang kedua tu, iaitu Nabi pelihara kambing. Setengah kitab tuan-tuan akan jumpa Nabi pergi Syam dulu. Tapi kok mana pun benda tu berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, kita tak ada satu tarikh yang tepat bila perkara-perkara umpama ni berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat saya nak mula cerita pada malam ni ialah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing dulu tuan-tuan. Okey. Jadi Nabi kita ni tuan-tuan, daripada kecil Allah Subhanahu wa taala membiasakan hidup Nabi hidup susah. Kita tuan-tuan, anak-anak kita biasa hidup senang. Suruh buat apa pun tak mau, kerja duk main game lah ni. Kita mainlah kuliah nak dengar sirah ni, depa duk lawan apa tuan-tuan? PUBG. Depa duk apa dia? PIBG, dak PUBG game. Cukup popular tuan-tuan kan. Budak-budak ni saya cek dalam kelas semua main. Laki-laki pun main, yang kata laki-laki, perempuan pun main. Hak paling popular lagi daripada tu mana? Dia panggil ML. Apa ringkasan daripada apa? Terlupa pula dia punya. Mobile Legend. Mobile Legend. Dia lawan ni tuan-tuan, tak tidur malam. Ni masalah budak-budak kita. Jadi Nabi SAW, Allah sengaja atur kehidupan Nabi ni kan. Kita memang sedih lah bila kita baca Nabi kematian ibu, kemudian Nabi SAW kematian datuk dia pula. Lepas tu tengah-tengah berdakwah elok nak kembang sikit, Abu Talib pula Allah Subhanahu wa taala ambil. Tapi Allah buat ni tuan-tuan ada hikmah dah. Tentu ada. Sengaja Allah atur macam tu. Supaya orang tak boleh tuduh Nabi ni belajar ni ambil ilmu kat kawan tu, ambil kat orang ni, dak. Allah sendiri yang terbiah Nabi, Allah sendiri yang nak Nabi jadi macam ni. Sebab tu Allah bagi Nabi hidup susah. Hidup pula lain kali kena hidup dengan orang susah, dengan Abu Talib yang miskin ni. Allah sengaja takdirkan begitu supaya Nabi belajar susah dalam hidup dia. Sebab orang susah ni tuan-tuan, dia punya kecekalan dia, kesungguhan dia tidak sama dengan orang yang biasa hidup senang. Kita nampak tu hikmah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi Allah takdirkan Nabi hidup dengan Abu Talib, memang dia miskin. Jadi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Abu Talib yang miskin ni, Nabi bukan jenis orang yang bila hidup, walaupun Abu Talib sayang kepada dia melebihi anak kepada Abu Talib sendiri, Nabi tak tengok saja apa yang berlaku dalam kehidupan Abu Talib. Nabi kerja, Nabi pergi cari makan, iaitu di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ni ialah Nabi pelihara kambing. Walaqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sendiri cerita an nafsihi, cerita tentang keadaan diri dia dulu ni. Sebab Nabi bila sembang dengan para sahabat, kalau cerita bab kambing, Nabi terus sebut. Orang ada pengalaman ni tuan-tuan, bila dia biasa buat benda, tuan duduk kelentong dia lah, sebut, Nabi akan sebut sahabat-sahabat, dulu tuan pernah pelihara kambing ke? Nabi jawab terus. Nabi kata, walaqad kuntu ar'al ghanam ala qararid li ahli Makkah. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata, aku dulu membela kambing. Nabi kata,
Orang bayarlah upah ke aku beberapa sen. Kalau kita nak terjemah ala qararit ni, beberapa kubang lah kot. Kalau zaman dulu dia patah sekepiang. Sekepiang saya baru tahu, kata bukan seduit, kerat lagi duit tu pun, seduit tu pun. Nah, ada makcik mana tu, ada abang dalam YouTube, mohon dalam Facebook, kata oh tu sekepiang. Kita tahu kata sebelum ni, lah baru tahu makna sekepiang. Nah, qararit ni sekepiang lah, sedap kan. Beberapa kepiang dibayar kepada aku, kata Nabi SAW, oleh penduduk Mekah. Kambing-kambing orang Mekah ni dibawa. Ternak kambing pula tuan-tuan. Bila Nabi SAW bela kambing pula, Mekah bukan ada rumput, kawasan padang pasir sampai lah tuan. Maknanya bila Nabi nak ternak kambing, senang ke susah tuan-tuan? Atas bukit tu kena pergi cari tak mana-mana, jauh-jauh sikit, kawasan pedalaman sikit yang ada rumput. Tentulah Nabi SAW akan ternak kambing. Bukan siang saja Nabi ternak kambing ni, kadang-kadang sampai tak balik malam bersama dengan kambing-kambing ni kan. Jadi hikmah dia disebutkan oleh para ulama banyaklah. Kita kalau tuan-tuan baca, ulama ni sebut yang tu, ulama ni sebut hikmah yang ni. Di antara yang boleh kita sebutkan pada malam ini, yang pertama, nak biasakan kehidupan Nabi ni dengan susah. Biar Nabi hidup susah. Orang susah ni dia cekal, dia boleh buat tu, dia boleh buat yang ni. Kalau anak kita lah ni tuan-tuan, suruh misi rumput bentar ni, kalau pergi misi rumput, suruh misi, kena sejam misi rumput tuan-tuan, tak mau dah lepas tu. Nak makan nasi tak boleh, ketak tangan ni, ketak tangan ni kalau tak bisa misi rumput. Budak-budak pekan ke tu, nak misi rumput tak mana, rumah pun hak tu ya ada. Tapi kalau orang kampung dengan susah payah, Nabi lahir sebagai orang yang kuat badan dia, boleh buat kerja. Susah pun Nabi SAW boleh hidup, sebab daripada kecil Nabi dibiasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan yang bukan sederhana, yang susah kehidupan Nabi kita SAW. Yang seterusnya yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah Nabi memelihara kambing ni. Kambing ni tuan-tuan duk dengar lah tuan-tuan. Saya tak tahu lah tuan-tuan belah kambing ke tak. Kambing ni jenis ketegak ke tak tuan-tuan? Kambing ni yang saya pun tak pernah belah lagi kambing, tapi yang kita duk dengar cerita kambing ni ketegak tuan-tuan. Kalau kita tak makanan kok bawah ni tuan-tuan, dia tak makan. Dia nak hak payah ragai hak nu, dia makan hak ni, sakit kembung perut. Jadi Nabi nak dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nanti persediaan nak menghadapi manusia nanti dengan mula dengan kambing tu, dengan keras kepalanya kambing, dengan ketegaknya kambing ni tuan-tuan. Nabi dilatih supaya belajar menumpahkan kasih sayang bukan dekat manusia, dekat binatang dulu. Kalau dekat binatang pun ada perasaan kasih sayang, insya-Allah nanti bila main Nabi SAW mentarbiah manusia, nanti Nabi akan didik manusia itu dengan penuh kasih sayang, sebab Nabi dah biasa tuan-tuan. Itu orang yang suka belah kucing tuan-tuan. Jadi di rumah saya tu adalah seorang yang duk kerja dengan saya tu, dia belah kucing tuan-tuan. Pilah jalan dengan datang mana pun nampak kucing, mesti pi tegur sat dulu kat mana pun. Dia biasa, kita buat tak peduli ya. Dia lagi dia pi kucing, dia pi lurut kucing. Dalam beg dia ni mesti ada makanan punya untuk kucing. Tang mana jumpa bagi. Tu sifat manusia bila biasa dengan binatang. Nabi SAW daripada kecil biasa dengan kambing ni. Bahkan kalau dalam hadis-hadis lain Nabi SAW sebut bukan dia seorang yang memelihara kambing ni, bahkan semua nabi-nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, Nabi kata semuanya belah kambing. Naam, Nabi kata wa hal min nabiyyin illa qad ra'aha, tidak ada nabi melainkan Allah tarbiyah depa dengan belah kambing. Depa pernah pelihara kambing. Kita guna tuan-tuan duk kat taman zon apa ni, kena belah kambing juga tuan. Kalau nak pergi biasa tuan-tuan kena belah. Saya pun duk fikir kena belah kambing ni kan, supaya tahu perasaan tu. Perasaan, kalau tidak saya cerita malam ni teori je lah, tapi insya-Allah tuan-tuan tunggu setahun dua lagi, boleh saya cerita lebih lah pasal kambing ni. Start lah baru belah ikan. Lah baru belah ikan, baru tanam rumah ni.
tadi pi belajar tanam kucai tadi tuan-tuan. Jadi pelan-pelan nanti nak belajar kami nak tengok juga, sebab Nabi kata semua nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan depa belah kambing, dan daripada pemeliharaan kambing itu rupanya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala nak didik dan nak latih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab dia tuan-tuan, iaitu kata Dr. Said Ramadan Al-Buti yang ketiga dia sebut, inna sahiba ayyi da'watin lan taquma li da'watihi ayya qimatin fin nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'watihi aw ala asasi min atayan nas wa sadaqatihim. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, mana-mana pendakwah, ustaz mengajar macam saya sekalipun tuan-tuan, dakwah dia ni tak berapa ada nilai kalau dia duk terima hasil daripada orang bagi tuan-tuan. Orang bagi kat dia bukan daripada usaha dia sendiri. Buat kerja apa-apa sikit-sikit derma, bukan salah minta derma, tidak. Tapi kalau kita berdiri sendiri tuan-tuan, kita sendiri ada perusahaan sendiri, ada ladang kita sendiri, yang kita berdiri sendiri, kita tidak mengharapkan orang bagi kat kita. Beza tak dengan orang yang mengharapkan orang bagi saja? Tentu berbeza. Maknanya apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni, Allah nak ajak kita pula sebagai pendakwah. Orang nak buat kerja dakwah kena fikir untuk kita kena berdiri sendiri, kena sendiri, kita kena kaya tuan-tuan. Kena kaya barulah kita boleh buat, orang tak boleh beli kita. Kalau dah bergantung ke orang semua, kita tak boleh pergi jauh dalam kerja-kerja dakwah yang kita buat. Itu yang nak ditunjukkan kepada kita. Tadi dua hak kita sebut awal tadi, hikmah kepada Nabi SAW. Kepada kita ni sebagai pengikut dakwah Nabi, kita kena belajar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau kita nak buat kerja dakwah. Okey, saya ingat berkenaan dengan tajuk Nabi memelihara kambing ni cukup dekat tu. Kita tengok pula kisah pengembaraan Nabi SAW ke Syam. Ini pun sama tuan-tuan. Sebahagian para ulama menyebutkan kisah pengembaraan Nabi SAW ni ketika umur Nabi 12 tahun. Yang ni yang masyhur. Kita buka kita surah kata Nabi umur 12 tahun. Tetapi sebenarnya ulama-ulama berbeza pendapat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah fi at-tasi'ati aw al-'ashirati aw al-thaniyata 'ashrata min umrihi 'ala ikhtilaf ar-riwayat. Rupanya ulama kita berbeza pendapat. Peristiwa ni berlaku, iaitu Nabi mengembara dalam satu rombongan perniagaan ke Syam ni. Ada ulama kata masa tu Nabi SAW berusia 9 tahun, ada yang menyebut ketika itu 10 tahun, dan ada yang menyebut Nabi pada ketika itu berusia 12 tahun. Tapi bukan besar sangatlah, untuk sekadar pengetahuan tuan-tuan sahaja tentang persoalan ini. Jadi perjalanan Nabi ini ke mana tuan-tuan? Ke Busra, bukan Basrah, Busra, iaitu salah satu kota Syam yang berhampiran dengan negara Turki. Busra nama tempat tersebut, yang berada di bawah pengaruh Kristian pada ketika itu tuan-tuan. Jadi pada ketika ini Abu Talib sama jugalah seperti Abdul Muttalib, seperti datuk-datuk Nabi sebelum daripada Abdul Muttalib, memang terkenal sebagai peniaga. Bahkan semua orang-orang Quraisy memang terkenal sebagai peniaga. Hidup mereka ni bergantung atas hasil perniagaan. Jadi Nabi SAW sendiri pun adalah seorang peniaga. Sebab dah mai kot tu tuan-tuan. Jadi ketika Nabi SAW umur 12 tahun, kita ambil yang riwayat yang masyhur,
Abu Talib nak pergi berniaga. Nabi pun dah agak dewasa, umur 12 tahun, dah jah 6 lah ni. Bila Abu Talib bersiap nak pergi keluar berniaga ni, Nabi kita ni tuan-tuan minta nak ikut. Abu Talib tak mau bawa lagi sebab dia kecil lagi pada ketika itu. Jah 6 tuan-tuan, nak bawa pergi bukannya dekat. Nak bawa pergi ke Busra tu naik unta, naik kuda. Berbulan lamanya untuk nak sampai balik ke Makkah Al-Mukarramah. Nak pergi Mekah saja pun, nak sampai daripada Mekah nak sampai Madinah saja pun dah 8-9 hari dah. Nak sampai ke Jordan saja pun mau 10 hari tak sampai. Kena lebih lagi baru sampai. Ni nak pergi atas daripada tu lagi. Jadi makan masa terlalu lama nak kira pergi berniaga di sana lagi. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, dia nak pergi juga. Dia pergi peluk kaki tok awak dia ni kan, merayu-rayu, meronta-ronta nak pergi juga. Sehingga akhirnya Abu Talib ni tak sampai hati. Akhirnya dia bawa juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengembara dalam rombongan perniagaan bersamanya ke Syam, ataupun lebih tepatnya ke Madinah Busra. Bila Nabi SAW sampai bersama dengan rombongan perniagaan tersebut di kawasan Busra, walamma nazala ar-rukab Busra marru ala rahibin hunaka yuqalu lahu Bahira. Sampai di Busra ni, sebelum sampai ke kawasan Busra tu, sampai di satu tempat mereka singgah di satu kawasan yang didiami oleh seorang rahib, pendeta orang Kristian. Setengah riwayat tuan-tuan menyebutkan Bahira ni ialah pendeta Yahudi. Sebagian ulama sebut dia ni pendeta Kristian, tapi kok mana pun tak lari daripada ahli kitab yang membaca kitab-kitab yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Nama dia bukan Buhaira, nama dia Bahira. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Dr. Muhammad Abu Syahbah, dia berbaris Bahira. Jadi bila sampai di situ tuan-tuan, Bahira ni sebagai seorang ahli kitab, wa kana aliman bil Injil, dia orang alim, baca kitab Injil. Kitab Injil yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Khabiran bi syu'unin nasraniyati, dan dia pakar agama Kristian. Jadi Dr. Said Ramadan Abuti memilih kata dia ni Kristian, pakar adalah agama Kristian. Wa hunaka absara Bahira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana tuan-tuan dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lebih panjang menyebutkan bahawa Bahira ni tuan-tuan, barangkali dia bermimpi dah tentang kedatangan rombongan ini, sehingga dia sebut, dia kata, sebelum kamu datang ni aku nampak rombongan kamu ni bila lalu, pokok, batu, kayu, semua sujud kepada kamu, kepada rombongan yang kamu datang. Sebab apa? Dalam rombongan yang bersama dengan kamu ni ada satu orang Nabi akhir zaman, bakal Nabi akhir zaman, dan masa inilah masa kemunculan Nabi tersebut. Jadi dia buat kenuri tuan-tuan. Bila dia tengok rombongan ni sampai dekat dengan gereja milik dia, dia buat kenuri. Dia panggil semua yang ada di situ untuk mai kenuri dia. Dia nak tengok Nabi SAW. Seorang pun jangan tinggal. Mereka pun mai lah makan kenuri. Sebelum daripada tu dia tak pernah peduli. Mereka duduk lalu dah kot tu. Tapi kali ni baru mereka lalu di kawasan tersebut yang menarik perhatian dia. Lalu dia pun tuan-tuan buat kenuri, suruh mereka mai. Mereka pun mai lah ke semua. Cuma Nabi SAW mereka tinggalkan bersama dengan barang-barang unta dan sebagainya yang banyak tu, takut hilang dan diambil oleh orang lain. Jadi bila mereka masuk, dia tengok seorang-seorang, tengok seorang, tak ada orang yang dia cari, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tuan-tuan, saya nak baca cerita tu duduk tang mana ni. Ni dah ni tuan-tuan. Sehinggalah habis
Nabi tak ada. Dia kata ada lagi kot. Dia kata ada lah seorang lagi budak kami tinggal duduk di bawah pokok sana tu, duduk jaga barang-barang kami. Dia kata tak bawa main sekali. Bila Nabi SAW sampai tuan-tuan, dia tengok Nabi, dia perhati, dia tengok yang tu, dia tengok yang ni, dia tahu inilah Nabi akhir zaman. Tapi dia tak puas hati lagi, dia temu ramah pula. Dia jumpa pula Abu Talib. Dia tanya siapa yang jaga budak ni. Bila jumpa dengan Abu Talib, dia tanya Abu Talib, ma hadzal ghulam mink? Apa hubungan budak ini dengan kamu wahai Abu Talib? Lalu Abu Talib kata, ibni, anak aku. Dia kata, bukan anak dia pun, tapi oleh kerana Abu Talib ni sangat sayang, sangat kasih kepada Nabi SAW, dianggapnya Nabi ni macam anak dia sendiri. Dia tak mau sebut Nabi ni anak menakan dia. Dari kecil hati Nabi SAW pula. Dia kata, ibni, ni anak aku. Lalu Bahira kata, ma huwa bibnik, ni bukan anak kamu. Dia kata, ni bukan anak hang. Wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulam hayyan. Tidak sepatutnya ayah kepada budak ini masih hidup. Tak mungkin, dia kata. Budak ni ayah dia kalau kata hidup lagi, dah ayah dia mati dah. Faqala huwa ibnu akhi. Barulah Abu Talib kata, nak belakang aku. Biasalah orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia sayang, dia kata anak dia, cucu dia, dia kata anak. Dan istilah bahasa Arab memang biasa. Tambah pula memang Abu Talib menganggap Nabi ni sama seperti anak dia. Bahkan Abu Talib melebihkan Nabi lebih daripada anak dia sendiri lagi tuan-tuan. Qala fama fa'ala abuh. Lalu Bahira tanya lagi, ayah dia buat apa lah ni? Apa jadi dengan ayah dia? Qala mata wa ummuhu hubla bih. Ayah dia mati dah. Dan masa ayah dia mati dulu ni, masa itulah mak dia sedang mengandungkan budak ini. Lalu Bahira kata, sadaqta, benar. Kalau betul, tu baru betul. Bahira kata, farja' bihi ila baladihi wahdhar alaihi yahud. La, kalau lagu itulah keadaan budak ni, bawa balik dia cepat-cepat ke negeri dia. Jangan bagi duduk lama di sini, hantar balik cepat ke negeri dia. Dan hati-hati dengan orang Yahudi. Dia Kristian. Dia kata hati-hati dengan orang Yahudi. Fa wallahi, demi Allah, la in ra'awhu huna la yublighunnahu syarra. Demi Allah, kalaulah sekiranya orang Yahudi tengok dia, jumpa budak ni ke orang Yahudi yang kenal dia ni bakal Nabi akhir zaman, nescaya mereka akan buat sesuatu yang tidak baik kepada dia. Fa innahu kainun libni akhika hadha sya'nun azim. Ada benda besar akan berlaku kepada anak kamu ini, wahai Abu Talib. Lalu Abu Talib pun bawa balik dia cepat-cepat ke Madinah, ke Makkah Al-Mukarramah. Suruh orang bawa balik Nabi kita ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi riwayat ni tuan-tuan, kisah tentang apa yang berlaku antara Nabi SAW dengan Bahira dan juga Abu Talib ini, kalau kita baca dalam kitab yang disebut, yang ditulis oleh Dr. Sa'id Ramadan Buti ini, dia kata, wa huwa hadithun rawahu ammatu ulama isyarati wa ruwatuha. Cerita ni diriwayatkan oleh kebanyakan, majoriti ulama-ulama sirah tak akan tinggal kisah ini tuan-tuan. Semua dia mesti cerita kisah ini tuan-tuan. Wa akhrajahu at-Tirmidzi mutawwalan, dan yang cerita detail kisah ini di kalangan ulama-ulama hadis ialah al-Imam at-Tirmidzi min hadis Abi Musa al-Ash'ari, hadis Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Dr. Ramadan Muti ambil kisah yang ringkas saja tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Busra bersama dengan Bahira tuan-tuan. Jadi
Kisah ni tuan-tuan, pengajaran yang penting daripada kisah ini ialah tentang soal kenabian Nabi kita ni telah pun diketahui, telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dalam kitab Taurat ada dah, dalam kitab Zabur ada dah tentang kedatangan Nabi SAW, tentang kedatangan Nabi. Dalam kitab Injil pun confirm dah ada dah tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Oleh sebab itulah tak pelik kenapa orang-orang Yahudi ni tahu, orang-orang Kristian tahu tentang sifat-sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim pun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Baqarah ni, di banyak tempat berkali-kali Allah ulang tentang bahawa Nabi ni dah dibagi tahu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di antaranya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-89. Erti ayat ni tuan-tuan, apabila datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, yang ada dalam kitab Injil dulu, yang ada dalam kitab Taurat dulu. Apa Quran kata ni sama macam yang ada dalam kitab tersebut, khususnya tentang kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu, dulu ni kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah Al-Munawwarah menyampaikan ajaran Islam kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Depa sendiri yang duk habaq kepada orang-orang kafir. Orang kafir di sini maksudnya orang Aus dengan Khazraj sebelum depa masuk Islam. Depa duk habaq. Depa duk ugut orang-orang Aus dengan Khazraj. Kalau ada perang lah berlaku antara orang Aus dan Khazraj ni dengan orang Yahudi. Orang Aus dengan Khazraj ni ramai. Yahudi tak ramai, tapi depa menguasai Madinah. Jadi depa akan ugut orang-orang Aus dengan Khazraj ini. Dia akan kata apa tuan-tuan? Inna nabiyyan sayub'atsu qariban. Nampak baik-baik? Tak lama dah akan diutuskan seorang nabi. Seorang nabi akan diutuskan tak lama dah. Sanattabi'uhu, kami akan ikut nabi tersebut. Bila main nabi itu, kami akan ikut dia. Kami akan ikut ajaran nabi tersebut, kata orang Yahudi. Fanaqtulakum ma'ahu qatla 'adin wa iram, maka pada ketika itu kami akan bunuh kamu macam mana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum 'Ad dan kaum Iram. Habis kami akan binasakan kamu. Tapi bila main Nabi SAW, mereka beriman ataupun tidak tuan-tuan? Ni ayat kata tadi ni, mereka tak beriman pun dengan kedatangan Nabi SAW. Falamma ja'ahum ma 'arafu, bila datang kepada mereka apa yang mereka dah tahu dah, confirm mereka kenal dah Nabi Muhammad tu Nabi, kafaru bih, mereka kufur, mereka engkar kedatangan Nabi SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap orang-orang Yahudi yang nanti kita akan baca lagi tuan-tuan. Bila masuk Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kita akan jumpa banyak lagi kisah-kisah orang Yahudi, macam mana keengkaran mereka terhadap kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat untuk malam ni sekadar itu dulu kuliah kita. Moga-moga akan menambahkan pengetahuan dan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.